Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bertemu sekali lagi dalam program kita untuk kita cuba percubaan kita untuk memahami ayat-ayat, untuk kita mentadabbur ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran ini, insya-Allah. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera, dalam keadaan yang bahagia, dalam keadaan yang ceria. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan urusan kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tayyib, alhamdulillah. Antara nikmat yang paling besar yang Allah kurniakan kepada kita ialah nikmat Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk kita memahami, untuk kita mentadabbur ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran ini. Semuanya yang digerakkan ini bukanlah daripada keupayaan kita, tetapi ini adalah kurniaan Allah, satu nikmat yang cukup besar di mana Allah SWT menggerakkan hati kita untuk cuba memahami ayat-ayatnya. Dan lebih penting sekali ialah kita untuk mohon kepada Allah SWT agar beri kita keupayaan, bagi kita kekuatan untuk kita mengamalkan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran ini. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT. Sebelum ini kita telah pun Allah SWT telah pun mendatangkan ayat-ayat kepada kita, berfirman dalam ayat-ayat yang sebelum ini, di mana kita memperbincangkan daripada ayat sehinggalah ayat 119 daripada surah Al-Baqarah, di mana orang Yahudi dan Nasrani ni saling tuduh menuduh, mereka ini menyangka bahawa mereka adalah pihak yang benar. Begitu juga orang Arab musyrikin, mereka menyangka mereka itu berada di pihak yang benar. Sedangkan ukuran pihak yang benar atau salah itu adalah mestilah berdasarkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah juga memberitahu tentang tidak sepatutnya orang yang layak, orang yang zalim itu orang yang menghalang manusia daripada masuk ke Masjidil Haram, daripada masuk ke rumah-rumah Allah, maka mereka itu sebenarnya tidak layak untuk menjaga rumah Allah. Sepatutnya mereka masuk ke dalam rumah Allah itu dalam keadaan takut kepada Allah SWT, takut andainya Allah SWT menimpakan azab dan penghinaan kepada mereka. Terutama kepada Arab musyrikin, di mana mereka tidak menjadikan rumah ibadat itu, tidak memuliakan, mensucikan rumah ibadat itu seperti mana yang sepatutnya. Di mana rumah ibadat itu sepatutnya disebut nama-nama Allah, tetapi mereka meletakkan juga banyak sekali, beratus-ratus berhala-berhala di keliling Kaabah, di mana mereka juga menyebut nama Lata, Uzza dan Manat. Maknanya mereka menyebut nama-nama selain daripada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah SWT juga memujuk para Nabi, memujuk Rasulullah SAW dan para sahabat, di mana walaupun mereka tidak dalam satu keadaan ini, ketika mereka telah berada di Madinah ni, mereka tidak dapat menghadap ke kiblat, ke Masjidil Haram itu, ke Mekah itu, tetapi Allah tetap memujuk bahawa ke mana saja dihadap, hadapan itu adalah menghadap ke wajah Allah SWT. Bermaksud yang disembah itu bukan Kaabah, yang disembah itu bukan mana-mana tempat, tapi yang disembah itu Allah. Kemana saja kalian berada, tetap kalian dapat memperhambakan diri kepada Allah SWT. Kerana Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Apa saja yang Allah kehendaki, sama ada syariat yang Allah suruh menghadap ke Masjidil Haram ke, Allah suruh menghadap ke
Masjid Al-Aqsa ke, itu semua adalah kehendak Allah SWT, seperti mana Allah itu boleh melakukan apa saja yang dia kehendaki. Dan begitu juga. Dan juga Allah SWT telah kita telah pun melalui ayat di mana Allah memberitahu bahawa orang-orang seperti mana orang-orang Arab musyrikin, seperti mana juga orang-orang terdahulu daripada kalangan Bani Israel, mereka nak mohon kepada Allah SWT benda-benda yang pelik, baru mereka benda-benda yang zahir, baru yang mereka nak menerima ajaran daripada Allah SWT. Mereka nak nampak Allah SWT, mereka nak dengar Allah SWT sendiri cakap kepada mereka bagi wahyu ni, kononnya barulah mereka hendak mengikut ajaran-ajaran Allah SWT ni, nak terima ajaran daripada Rasulullah SAW. Sedangkan sebelum ini, pada zaman-zaman sebelum ini, kehidupan sebelum ini, sebelum pada zaman mereka, generasi-generasi yang sebelumnya, Allah telah tunjukkan banyak sekali bukti-bukti yang nyata, mukjizat-mukjizat nyata, tetapi masih lagi mereka menjadi penentang Allah yang nyata. Kemudian ayat yang ke-119 kita telah bincangkan sebelum ini, di mana Allah memujuk, Allah menegaskan kepada Nabi Muhammad SAW, Allah memberi khabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW bahawa Nabi ini, Nabi akhir zaman ini adalah benar-benar Nabi yang datang daripada Allah SWT, bukannya hayalan semata-mata, bukan rekaan Nabi Muhammad SAW, tetapi dia memang adalah sebenarnya benar-benar datang daripada Allah. Allah sendiri yang utuskan untuk apa? Memberi khabar gembira dan memberi peringatan. Dan Allah juga memberi pujukan kepada Rasulullah bahawa dia tidak bertanggungjawab kepada orang-orang yang masih lagi mahu kufur kepada Allah SWT. Tugasnya hanyalah menyampaikan risalah, itu khabar gembira dan peringatan. Wallahu a'lam. Baik tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT, tanpa kita melengahkan masa lagi, kita terus sahaja kepada ayat yang hendak kita perbincangkan hari ini, insya-Allah, iaitu ayat yang ke-120 daripada surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang direjam. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman berkenaan perangai orang-orang Yahudi dan Nasrani ni, di mana mereka Allah SWT mengatakan bahawa mereka ini walan tarda, dan tidak akan rela kepada mu'anka al-yahudu, orang Yahudi ini, walan nasara, dan tidak pula orang-orang Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, sehinggalah engkau mengikuti agama mereka. Yang itu dah kita dapat lihat bagaimana perangai orang-orang Yahudi dan Nasrani ini, sebenarnya mereka tak suka kepada apa yang Rasulullah SAW bawakan. Tetapi apabila kita lihat juga dalam bila kita lihat kepada dalam tafsir Misbah misalnya, dia bawa satu pandangan yang agak menarik juga, yang boleh kita ambil sebagai untuk kita fikir-fikirkanlah. Hanya Allah SWT yang mengetahui kebenarannya, tetapi baik juga untuk kita ketahui sebagai knowledge lah, ilmu tambahan kepada kita, insya-Allah. Jadi kalau penulis tafsir Al-Misbah ni, dia katakan bahawa terdapat perbezaan sebenarnya antara tidak penerimaan wahyu ni, tidak penerimaan Nabi akhir zaman ini di antara orang Yahudi dan Nasrani. Menurut hujah beliau, kerana dapat lihat pada perkataan, pada Yahudi digunakan perkataan lan tarda ankal yahud, tidak selama-lamanya. Bila lan ni dipahamkan sebagai sepanjang masa. Lan ni maksudnya forever lah. Lan. Bila kata lan abadan lah, seolah-olah macam tu. Tidak akan selama-lamanya. Jadi bila dia katakan begitu, maksudnya kebanyakan orang Yahudi ini, mereka telah memang telah menutup pintu kebenaran ini. Mereka telah menutup pintu hati mereka ini. Bukan kerana mereka tidak mengetahui kebenaran, tetapi kerana mereka dengki kepada Rasulullah SAW. Kalau kita lihat kepada hujah ini, kita dapat lihat juga, kalau dalam surah Al-Fatihah sendiri, Allah membezakan antara golongan yang dimurkai dan golongan yang sesat. Jadi ditafsirkan oleh Rasulullah SAW sendiri, golongan yang dimurkai itu adalah golongan para Yahudi, orang Yahudi. Kerana apa? Kerana mereka itu mengetahui kebenaran. Bahkan Allah SWT
apabila menyebut nama-nama berkenaan mereka ini, apabila Allah sedang memujuk, Allah panggil mereka dengan Bani Israel. Tetapi apabila dalam kalangan Allah marah kepada mereka ni, kebiasaannya Allah panggil mereka dengan Yahudi. Jadi nampak sekali bahawa mereka ini ada perbezaan. Penolakan mereka ni ada perbezaan di antara mereka ini, orang Yahudi ni dengan orang Nasrani. Bahkan ada dalam ayat lain bahawa ahli kitab dari kalangan Nasrani ni nampak seperti mereka ni lebih lembut hati tentang Islam apabila mereka mengetahui kebenaran. Kalau kita lihat sampai zaman sekarang ni pun, di kalangan mereka ni banyak sekali, ramai sekali di antara mereka mula masuk Islam setelah mereka mengkaji Al-Quran. Dan mereka ni termasuk orang Nasrani ini, termasuk golongan yang orang-orang yang sesat. Lepas sebab itu dalam menurut penulis tafsir Al-Misbah ni, dia kata kalau untuk Nasrani tidak dikatakan lan, dikatakan wala an-nasara, walan nasara. Dia gunakan perkataan la, bermaksud dia orang Nasrani tidaklah menentang selama-lamanya. Mereka menentang kerana mereka percaya bahawa ajaran mereka itu adalah ajaran yang benar, tetapi setelah dijelaskan, setelah mereka mengetahui bahawa dalam Al-Quran itu bagaimana Allah mengangkat berkenaan dengan Maryam, berkenaan Isa AS juga dimuliakan dalam Al-Quran. Jadi kalau mereka itu benar-benar mengkaji, maka mereka akan membuka hati mereka itu untuk Islam. Tapi dalam keadaan awal, orang kata mereka ini tak akan reda. Mereka tidak akan reda tentang Islam itu. Sebab selagi mana kalau mereka tidak berilmu, selagi mana Nabi Muhammad SAW tidak mengikut agama mereka. Tapi di sini ditunjukkan perbezaan mereka ini. Perbezaan mereka ini bahawa Yahudi ini selama-lamanya, orang Nasrani ini kebanyakannya ada di antara mereka yang bukan selama-lamanya menentang. Sebab itu dalam keadaan apa pun kalau kita lihat, sama ada Allah sedang murka ke, Allah sedang mencerita berkenaan mereka dan Nabi mereka, dalam keadaan Hawariyun pun Allah tetap masih lagi menggelar. Ada juga dalam kalangan mereka ini masih dalam keadaan dalam keadaan mereka itu mengikuti Nabi mereka, dalam keadaan Allah tidak murka kepada mereka pun, Allah tetap menggelar mereka sebagai Nasrani. Walaupun kalau dalam kalangan sahabat-sahabat Rasul Nabi itu, Allah tidak menggelar mereka Nasrani, Allah menggelar mereka Hawariyun. Tetapi Allah tidak membezakan dalam keadaan Allah sedang marah atau tidak marah. Ketika Allah menyebut keadaan orang Nasrani ini, menunjukkan bahawa mereka ini bukanlah orang yang dimurkai Allah SWT seperti mana Allah murka kepada orang Yahudi. Tapi apabila mereka termasuk dalam golongan yang sesat, mereka telah mengetahui kebenaran, mereka juga akan dimurkai Allah SWT. Mereka akan diazab jika mereka mengetahui kebenaran dan mereka menolaknya. Jadi itulah antaranya kalau kita dapat lihat perbezaan itu berdasarkan penulis tafsir Al-Misbah. Wallahu a'lam. Tetapi apa yang kita katakan bahawa di sini secara asasnya, kalau mereka benar-benar berpegang pada agama mereka, tentu sahaja mereka tidak akan rela kepada Nabi Muhammad SAW sehinggalah mereka mengikuti agama kita. Ataupun sekurang-kurangnya kalau untuk orang Yahudi, mereka tak nak pun orang masuk agama dia, mereka kalau boleh ikut cara hidup mereka. Kalau berkaitan dengan orang Nasrani, memang kita lihat mereka pun membalih, mereka memang aktif pun sampai zaman ni pun mereka menyebarkan agama mereka kerana mereka menyangka agama mereka itu adalah benar. Jadi ayat ni membuktikan bahawa memang relevan ayat ni sepanjang zaman pun. Baik. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa kul, katakanlah wahai Muhammad, inna hudallahi huwal huda. Katakanlah bahawa petunjuk sesungguhnya. Ini adalah penegasan. Inna sesungguhnya. Hudallahi, petunjuk Allah itu adalah huwal huda. Petunjuk Allah itu adalah petunjuk yang sebenarnya. Petunjuk itu, maaf. Sebab tu Allah kata, faman tabi'a huda ya fala haufun alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang ikut petunjuk Allah, dia tak akan takut, dia tidak akan sedih. Yang itu. Jadi petunjuk itu kena tunggu petunjuk itu daripada siapa? Petunjuk itu kena tunggu daripada Allah SWT. Tentu saja kita ini petunjuk itu telah ada pun, iaitu dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Allah meneruskan lagi. Allah kata, wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dallazi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Jadi Allah kata kepada Rasulullah SAW, juga pada sahabat dan juga kepada kita,
Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah SWT. Dan tentu saja pelindung dan penolong itu adalah kelak di akhirat. Jadi ayat ini nak menunjuk bahawa jangan semata-mata kerana nak mengambil hati setengah golongan, maka kita bermudah-mudah dengan apa yang Allah SWT dah datangkan ini. Kerana kita nak please mereka, maka kita tinggalkan. Ada ayat-ayat yang kita tinggalkan dalam Al-Quran semata-mata kita nak mengambil hati kawan-kawan kita daripada agama lain. Maka Allah SWT kata tidak. Tetaplah dengan petunjuk itu, berdakwahlah kepada mereka, berlaku baiklah kepada mereka sebagai manusia, tetapi jangan sekali-kali bermudah-mudah dengan agama ini semata-mata kerana hendak mengambil hati orang lain. Sebab apa? Siapa yang mengikut, jika engkau mengikuti keinginan mereka, kata Allah SWT, setelah ilmu sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong daripada Allah SWT. Bermaksud kelak di akhirat, Allah tidak akan melindungimu, Allah tidak akan menolongmu, tidak akan membenarkan siapa pun memberi syafaat kepadamu. Na'udzubillah. Jadi kita kata kalau jadi hamba, jadilah hamba kepada Allah SWT, bukan jadi hamba kepada hamba-hamba yang lain, kerana mereka juga adalah hamba. Jadi kalau ikut petunjuk mereka, maka akhirnya Allah akan berlepas diri kepada kita dan kita akan hidup dan juga di akhirat kelak dalam keadaan yang sangat rugi. Kemudian Allah SWT lanjutkan dalam ayat 121, kita pergi secara ringkas-ringkas. Allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Jadi Allah Subhanahu wa taala jelaskan siapakah sebenarnya golongan orang yang berada di pihak yang benar. Kalau Allah kata bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, tapi siapa? Jadi Allah kata orang-orang yang telah kami berikan kitab, bermakna daripada ahli kitab ke, orang Yahudi ke, atau orang-orang Arab musyrikin yang Allah telah datang dengan Rasulullah SAW ni menjelaskan berkenaan Quran ini, mereka membacanya sebagaimana yang sepatutnya, kata Allah, mereka itulah yang beriman kepadanya. Jadi Allah kata baca Quran baca kitab dengan cara yang sepatutnya. Kita baca Quran bukan sekadar melagu-lagukannya dengan taranum-taranumnya, tetapi kita kena baca dengan apa? Dengan keadaan tartil, dengan keadaan bersungguh-sungguh hendak kita mentadaburnya, hendak memahaminya dan hendak kita amalkan dalam kehidupan kita, dan tentu saja hendak kita sebarkan Al-Quran ini, kitab daripada Allah ini kepada seluruh alam. Kita sampaikan. Jadi Allah kata baca dengan cara sepatutnya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat daripada dalam tafsir Al-Quran Al-Azim karangan Ibnu Katsir rahimahullah taala, kata beliau, artinya ialah baca macam mana jika kalian benar-benar menegakkan, yakni mengamalkan Taurat, Injil dan Al-Quran. Sini Ibnu Katsir menyebutkan tiga sekali. Beriman kepadanya dengan sebenar-benarnya serta membenarkan kandungan yang memuatkan berita-berita mengenai pengutusan Nabi Muhammad, pengutusan Nabi Muhammad SAW-nya, sifat-sifatnya, perintah untuk mengikutinya dan membantu serta menyokongnya. Nescaya hal itu akan membimbing kalian kepada kebenaran dan menjadikan kalian mengikuti kebaikan di dunia dan di akhirat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Iaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, yang namanya mereka mendapatinya tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 157. Itu dia. Jadi maksudnya bila mereka membaca kitab mereka membaca kitab mereka itu dengan sebenar-benarnya, dengan membuka hati mereka untuk pintu kebenaran, maka mereka akan dapati bahawa memang kitab mereka itu sendiri telah menyuruh untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tentu telah saja kalau mereka membaca Al-Quran, memang perintahnya adalah untuk mengikut Nabi akhir zaman ini, kerana Nabi ini telah membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, syariat yang sebelumnya,
dan melengkapkan ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Tapi Allah kata, Allah lanjutkan, wa may yakfur bihi, siapa yang kufur kepadanya, fa ulaika humul khasirun, mereka itulah adalah orang-orang yang rugi. Ibnu Katsir rahimahullah taala merakamkan dalam tafsirnya satu hadis riwayat Muslim rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallazi nafsi biyadihi, demi apa, demi zat yang jiwaku ini berada di tangannya. Okey, la yasma'u bi ahadun man hazihil ummah, tidak seorang daripada umat ini, Yahudiyun wala Nasrani, baik Yahudi maupun Nasrani, summa la yu'minu bi illa dakhalan nar, apabila dia tidak beriman kepada aku, melainkan dia itu akan masuk neraka. Maksudnya dia dah dengar pasal aku, dia dah tahu pasal aku, tetapi dia tidak mahu beriman kepada aku, melainkan dia itu akan masuk ke dalam neraka. Itu yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan kita teruskan ayat yang ke-122, ringkas-ringkas. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Inilah hebatnya Allah Subhanahu wa taala, betapa Allah itu Maha Pemurah, Maha Penyayang, seperti mana yang dikatakan oleh dia dalam surah Al-Fatihah. Dan seperti mana juga dalam hadis di mana dia mengatakan bahawa Allah SWT berfirman berdasarkan hadis kursi, Rasulullah menceritakan kepada kita, iaitu Allah mengatakan bahawa rahmat aku ini mengalahkan kemurkaanku. Di mana setelah Allah SWT menceritakan berkenaan banyak sekali kejahatan-kejahatan, penentangan-penentangan yang dilakukan oleh orang Yahudi ini, termasuk membunuh para nabi, sebahagian mereka tentang, sebahagian mereka bunuh, tetapi Allah tetap memanggil mereka. Setelah Allah menceritakan mereka ini bagaimana sifat hati mereka, mereka tidak reda kepada Rasulullah SAW selagi mana Rasulullah tidak mengikut mereka, tidak mengikut cara hidup mereka. Allah kata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Allah sebut kembali nama Israel itu. Siapa Israel? Israel itu apa? Orang Nabi Yaqub. Jadi kadang-kadang kalau kita nak pujuk orang, kadang-kadang kita kata, kenapalah kamu buat ni macam ni? Kan datuk nenek kan, moyang kamu kan ulama besar. Kadang-kadang orang boleh kalau kita cerita pasal dia, pasal diri kita boleh, tapi orang tak boleh kita sentuh berkenaan nenek moyang. Kita terasa hati, kenapa kait-kaitkan nenek moyang aku? Apabila disebut nama moyang, mungkin kita lebih sensitif. Jadi tujuannya Allah nak bagi tahu, nak jentik jiwa mereka. Kalau betul kalian mengaku kalian ini adalah keturunan Yaqub alaihissalam, keturunan yang mulia, kenapa tidak kalian ikut jalannya? Jalan-jalan yang sama seperti apa yang nenek moyang kalian ikuti, iaitu jalan Allah Subhanahu wa taala. Antara jalannya adalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melengkapkan ajaran-ajaran sebelumnya. Maka Allah pujuk sekali lagi, Allah panggil ya Bani Israel, wahai Bani Israel, yakni Yaqub alaihissalam, Yaqub alaihissalam bin Ishaq alaihissalam, keturunan daripada keturunan belah Ishaq alaihissalam. Allah kata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uskuru, ingatlah kamu, nikmat kami, allati yang an'amtu alaikum, yang telah kami anugerahkan, telah kami berikan nikmat ke atas kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan bahawa aku telah utamakan kamu ke atas seluruh umat. Maka Allah sebut kembali di mana Allah memberi banyak sekali, ramai sekali di kalangan nabi-nabi itu daripada kalangan Bani Israel, mengangkat mereka menjadi umat yang terbaik. Dan datangnya Rasulullah SAW ini bukan nak merendahkan mereka, bahkan kalau mereka ikut Rasulullah SAW ini, mereka dapat dua pahala, itu pahala mengikut Nabi mereka dan mengikut Nabi akhir zaman ini. Datangnya Islam bukan hendak merendahkan mana-mana bangsa, bahkan datangnya Islam ini, datangnya syariat Rasulullah, semua Islam. Islam itu daripada Nabi Adam AS sampailah kepada Rasulullah SAW, semuanya Islam. Tetapi Allah kembali mengingatkan mereka tentang Islam yang sebenarnya dengan datangnya Rasulullah SAW ini. Siapa yang ikut, maka mereka akan mendapat kemuliaan, termasuklah daripada kalangan Yahudi dan Nasrani itu sendiri. Kemudian Allah lanjutkan ayat 123.
Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'ah wa la hum yunsarun. Kemudian Allah kata ayat 123, dan takutlah kepada hari yang tidak ada siapa pun dapat membela seseorang pun terhadap yang lain sedikit pun. Wala yuqbalu, dan tidak diterima minha daripada mereka adl, iaitu tebusan. Wala tanfa'uha, dan tidak bermanfaat baginya syafa'ah, iaitu syafaat. Wala hum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong. Jadi Allah SWT mengatakan bahawa wahai Bani Israel, aku telah memberi kalian kitab. Bahkan kitab kalian suruh mengikut Nabi akhir zaman, maka ikutlah. Kalau tidak, kalian takutlah kepada hari ketika seorang pun tak dapat menggantikan, membela, walaupun sedikit pun. Keturunan kalian pun tidak dapat membela kalian. Walaupun kalian datang daripada keturunan pada Nabi yang ramai sekali, Nabi-Nabi itu tidak dapat membantu kalian kalau kalian tidak mengikut petunjuk yang dibawa oleh mereka. Sebarang tebusan pun, harta, anak pinak, semua tidak berguna, tidak dapat memberi bantuan kepada kalian kelak. Walaupun kalian di dunia ini ada pengaruh, tetapi di akhirat kelak kalian tidak ada apa-apa kalau kalian tidak mengikut Islam. Itu sebenarnya Allah SWT memperingatkan mereka ini, sebab mereka sendiri mengetahui tentang adanya hari akhirat itu melalui kitab-kitab mereka itu sendiri. Wallahu a'lam. Kemudian setelah Allah habis mencerita berkenaan mereka ini, berkenaan orang-orang Yahudi ni, terutama berkenaan Bani Israel ni, Allah beralih pula kepada siapa? Allah beralih pula kepada Nabi Ibrahim AS. Di mana kalau Nabi Ibrahim AS ni semua golongan, ketiga golongan, iaitu apa? Iaitu orang Yahudi, orang Nasrani, bahkan orang Arab musyrikin sendiri, mereka mengaku bahawa Nabi Ibrahim ini adalah bahagian daripada mereka. Mereka mengaku bahawa mereka adalah pengikut kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka di sini Allah SWT hendak menunjukkan kepada golongan-golongan ini, kelompok-kelompok ini, bagaimanakah sebenarnya Nabi Ibrahim alaihi salam ini. Bagaimanakah tauhid baginda, bagaimanakah akidah baginda, dan apakah agama baginda, dan bagaimanakah baginda beribadah kepada Allah SWT. Jika benar kalian ini memperakui bahawa Nabi Ibrahim ini adalah bahagian daripada kalian, bahawa kalian ini adalah pengikut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka mari sini aku jelaskan kepada kalian bagaimana sebenarnya Nabi Ibrahim itu. Jadi ayat-ayat yang berikutnya nanti akan memberitahu, menguraikan, membongkarkan hakikat sebenar bagaimanakah Nabi Ibrahim itu, hakikat kepercayaan Nabi Ibrahim AS yang diduga oleh orang Yahudi, dan demikian pula Nasrani, dan juga orang-orang Arab musyrikin ini. Jadi Allah datang ayat-ayat ni Allah datangkan berkenaan Nabi Ibrahim ni supaya manusia ini merenung kembali, melihat kembali benar atau tidak mereka ini adalah pengikut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam. Baik, kita teruskan kepada ayat yang ke-124 ini. 124 ini berkenaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min zurriyati qala la yanalu ahdi zalimin. Jadi Allah Subhanahu wa taala bercerita berfirman berkenaan dengan Nabi Ibrahim. Allah kata, dan ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimah, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Ya Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga daripada anak cucuku. Allah berfirman, janjiku tidak berlaku kepada orang-orang yang zalim. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada kita, menunjukkan kepada kita bahawa Nabi Ibrahim ini telah pun diuji. Dan ulama tidak sepakat berkenaan apakah maksud Ibrahim ini diuji dengan apa. Cuma kita lihat, kalau kita lihat dalam Al-Quran sendiri ditunjukkan bahawa ujian Nabi Ibrahim antaranya adalah dia ditentang oleh bapa dia sendiri, bahkan dia dilemparkan dalam api,
Bahkan akhirnya dia terpaksa keluar daripada negeri dia. Kemudian dalam keadaan yang lain pula dia diperintahkan untuk meninggalkan isteri dan anak dia Ismail tu di padang pasir. Bahkan juga dia diuji dalam keadaan yang dia tidak mempunyai anak, dalam keadaan sampai dia ketua, sampai umur dia lanjut baru dia mendapat anak. Itu juga antara ujian-ujiannya. Jadi banyak sekali sebenarnya ujian yang ada pada Nabi Ibrahim, dan juga nanti juga Nabi Ibrahim ini diperintahkan untuk menyembelihkan anak dia Ismail alaihissalam. Jadi itu antara ujian-ujian yang dia pass with flying colors lah kita kata. dapat apa tu, honors lah. Dia punya apa tu, ujian dia lepas dengan baik, cemerlang sekali. Apa tu, ujian yang telah dikurniakan kepada, yang didatangkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ni. Jadi Allah nak bagi tahu juga, seolah-olah Allah nak bagi tahu juga kepada orang Yahudi, orang Nasrani, bahawa kalian juga diuji. Apa yang kalian diuji? Kalian diuji dengan banyak sekali. Kalau Bani Israel banyak sekali nenek moyang dia diuji dengan macam-macam. Tetapi Allah menyelamatkan mereka daripada Firaun misalnya. Kemudian ujian yang paling getir ialah sebenarnya ujian keimanan kalian. Iaitu apa? Iaitu kalian didatangkan oleh Nabi yang bangsanya daripada bangsa yang lain. Adakah kalian sudi menerima atau kalian hendak mengekalkan kalian itu dalam kesesatan kerana dengki, kerana hasad dengki, kerana sombong. Jadi kalian juga diuji. Sepatutnya kalian jadi seperti Nabi Ibrahim yang mana tahan uji, yang mana pas ujian itu, lulus ujian itu demi apa? Menggapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah datangkan ayat-ayat ini. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan berapa kalimah, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dan Ibrahim berkata, dan untuk daripada anak cucuku, Allah berfirman, benar, tapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan bagaimana bijaknya Nabi Ibrahim alaihissalam ni. Apabila dia berdoa, apabila dia diberi kurniaan, dia tak fikir pada dirinya nafsi-nafsi semata-mata. Apabila dia diberi kelebihan, dia berfikir juga kelebihan itu hendak dilanjutkan kepada siapa? Kepada anak cucu cicitnya. Itu sepatutnya kita berfikir. Apa yang kita buat sekarang, walaupun penat getirnya, walaupun kita tak nampak hasilnya, tapi sebenarnya untuk apa? Untuk generasi yang akan datang. Apatah lagi yang berkaitan dengan agama, yang berkaitan dengan perkara yang membawa kepada akhirat. Sebenarnya kita fikir walaupun kita penat sekarang, tetapi apa kita buat? Kita berjuang sekarang, kita sebarkan Quran dan Sunnah. Kalau pun orang zaman ini yang menentang, tetapi kita dengan harapan kita, orang-orang zaman generasi akan datang akan menerima apa yang kita bawa. Jangan berhenti. Jangan berhenti, doakan kebaikan untuk apa? Untuk orang-orang yang selepas kita. Kita lihat macam mana Rasulullah SAW itu berfikir seperti mana Nabi Ibrahim AS itu berfikir. Ketika beliau pergi berdakwah, mencari ruang dakwah ke Taif, beliau dibaring dengan batu, beliau dicederakan. Kemudian sehingga datang, kalau tidak malaikat-malaikat daripada yang penjaga bukit itu memberi offer kepada, tawaran kepada Rasulullah SAW untuk mendatangkan azab, menghapuskan semua orang-orang di Taif ini kerana telah berlaku jahat kepada Nabi akhir zaman ini. Tetapi apa kata beliau? Nabi Rasulullah SAW kata tak perlu, sebab apa? Lebih kurang maksud hadis, apa dia mengharapkan akan ada orang-orang yang beriman datang dari kalangan orang-orang Taif ni pada masa yang akan datang. Lihat bagaimana para Nabi ini berfikir. Kalau kita asyik nak label terus orang ni sesat, terus orang ni bid'ah, habis semua orang ni masuk neraka, tidak sepatutnya begitu. Sebab kita harapkan dengan penerangan-penerangan ini, suatu hari nanti generasi akan datang akan terbuka hati mereka untuk kembali kepada Quran dan Sunnah. Itu sepatutnya yang ada dalam jiwa para pendakwah, seperti mana para Nabi ini. Tetapi di sini Allah suruh menjawabkan bukan semua. Bukan semua ya Ibrahim. Hakikat manusia itu, walaupun mereka itu datang daripada keturunan yang baik, walaupun mereka datang daripada keturunan yang mulia, bapaknya ustaz ke ustazah ke nabi sekalipun, tak nak akan ada mereka ini yang menyeleweng. Kerana apa? Hidayah itu hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana Nabi Muhammad SAW, Abu Talib walaupun menyayangi susuk tubuh Nabi Muhammad SAW itu, sentiasa mempertahankannya, tetapi hidayah itu tidak mampu dibuka oleh lain-lain, melainkan Allah sendiri yang membuka hati manusia itu, dan memerlukan kepada manusia itu sendiri sudi untuk membuka hatinya agar Allah dapat membuka hati manusia itu menerima kebenaran. Jadi kita cuma boleh sampaikan, tapi akhirnya hakikatnya hidayah itu hanya milik
Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah kata janjiku tidak akan berkena kepada orang-orang yang zalim. Yang ni zalim ini juga ditafsirkan banyak. Antara zalim ialah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengurangkan hak Allah Subhanahu Wa Taala setelah diberikan kebenaran mereka sendiri ingkar kepada kebenaran tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian dilanjutkan berkenaan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam ni ayat 125. Wa iz ja'alnal baita mathabatan linnas wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiyal lit-ta'ifin wal 'akifin warruk'is sujud. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada ayat 125, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah yakni Kaabah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlahnya maqam Ibrahim, itu nanti kita terjemahkan, kita lihat pada tafsir apakah maksud maqam Ibrahim ni. Dan jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat solat, dan telah kami diperintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang itikaf, orang yang rukuk dan orang-orang yang sujud. Jadi ayat ini menjelaskan bagaimanakah sebenarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi jelaskan bahawa kalau kita lihat bahawa Allah SWT jelaskan sini bahawa Kaabah itulah sebenarnya tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Itu sebenarnya seperti mana yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Di sini sebenarnya sepatutnya membuka mata kepada orang Yahudi dan Nasrani bahawa mereka kena menerima hakikat bahawa inilah cara yang sebenarnya, iaitu apa? Iaitu memuliakan Kaabah, itu memuliakan Masjidil Haram itu, kerana ia adalah tempat rumah ibadah yang telah dibangunkan fondasinya sendiri oleh Nabi Ibrahim AS yang kalian bangga-banggakan itu. Dan dijadikanlah makam Ibrahim itu banyak antara penafsiran ialah makam Ibrahim itulah tempat Nabi Ibrahim AS berdiri ketika membina Kaabah. Wallahu a'lam. Jadi kalau makam Ibrahim itu tempat solat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkan rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang iktikaf, orang yang rukuk dan orang yang sujud. Bersihkan sini daripada segi fizikalnya, daripada perkara-perkara yang kotor, sampah, najis dan sebagainya. Dan tentu sekali yang paling utama ialah bersihkan daripada syirik kepada Allah SWT. Dan apabila dilihat bahawa orang Arab musyrikin juga, walaupun pada awal mereka lihat bahawa mereka berbangga dengan ayat ini kerana ini ada pengiktirafan kerana mereka menjaga Kaabah, tapi hakikatnya mereka tidak menjaga Kaabah itu dengan sebenarnya kerana mereka tidak mensucikan Kaabah itu daripada apa? Daripada perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi Allah tetapkan bahawa apabila berada di kawasan Kaabah itu, maka tidak bolehlah berlaku peperangan melainkan kalau diserang dan sebagainya. Itu akan dijelaskan nanti dalam ayat-ayat yang akan datang insya-Allah. Tetapi apabila kita lihat, walaupun orang Arab musyrikin kan, walaupun mereka berperang sesama mereka orang-orang Arab pun, tapi apabila musim haji itu mereka masih boleh bertawaf bersama-sama, mereka tidak berperang apa saja. Itu antara bukti bahawa Allah SWT telah menjadikan tempat ini adalah tempat yang aman lah, tempat tidak berlakunya perperangan. Walaupun ada rintisan sejarah berkenaan adanya berlaku, tetapi kebiasaannya secara biasanya sepatutnya orang yang masuk dalam Kaabah itu, mereka telah tahu bahawa tempat itulah tempat yang aman. Sebab itu apabila Rasulullah SAW masuk kembali memuka Mekah pun, tidak melakulah perselisihan yang besar lah. Sebab apa? Tidak dibenarkan perkara tersebut. Tetapi ada hadis yang mengatakan bahawa sekejap sahaja yang dibenarkan ada perkelahian itu jika berlaku. Sebab apa? Tetapi selepas itu diharamkan untuk berlakunya kembali apa yang berada di Mekah itu. Apa yang dibenarkan sebentar itu sebab apa? Untuk meruntuhkan perkara-perkara yang syirik itu berhala-berhala di situ. Kalau ada penentangan, mereka boleh mempertahankan diri mereka. Tetapi setelah itu tidak dibenarkan, maka Kaabah itu kekallah sebagai tempat itu sebagai apa? Masjidil Haram. Itu tempat yang diharamkan untuk berlakunya perperangan. Mesti ada keamanan di sanalah seperti mana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Baik. Jadi kita dapat lihat bahawa Allah SWT memberitahu di sini bahawa dijadikan apa makam Ibrahim itu
sebagai apa? Sebagai tempat solat. Maka makam itu adalah, katakan makam adalah tempat beliau berdiri ketika membangun Kaabah. Jadi makam, kalau menurut pengarang tafsir Al-Misbah, dia kata makam Ibrahim ni maksud ada seluruh arah di mana Kaabah itu mengarah. Kerana itu ada yang memahami bahawa makam Ibrahim adalah seluruh Masjidil Haram. Ada juga yang memahami istilah itu sebagai satu tempat yang ditandai oleh sebuah batu bekas telapak kedua kaki Ibrahim di mana beliau pernah solat. Batu tersebut kini diletakkan dalam sebuah bejana kaca. Dahulu kata beliau, batu itu diletakkan seiring dengan Kaabah. Kemudian Umar radhiyallahu anhu menempatkannya di tempat yang sekarang dia berada. Jadi itu antaranya lah. Wallahu a'lam. Jadi Allah SWT telah menjadikan Kaabah ini sebagai tempat yang aman, dan Allah menjadikan sebagai makam Ibrahim itu antaranya adalah tempat solat. Dan yang paling penting Allah bagi tahu kepada kita bahawa telah dituruh kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini agar apa? Agar membersihkan rumahku ini ubahku ini daripada zahir dan batin dia, daripada kesucian, daripada kekotoran najis, kekotoran yang lain, dan juga yang penting sekali ialah daripada kekotoran syirik itu sendiri. Bersihkan daripada syirik, daripada perasaan kurafat, daripada syirik yang berlaku di sekeliling pada zaman Rasulullah tu, di mana mereka letak berhala-berhala. Maka apabila Rasulullah datang, Rasulullah perintahkan supaya sahabat-sahabat memecahkan berhala-berhala tersebut. Berhala-berhala itu dipecahkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat untuk mensucikan tempat itu, Kaabah itu, daripada perkara-perkara yang syirik. Kemudian Allah kata, bersihkan rumahku untuk orang yang tawaf, orang i'tikaf, orang yang rukuk dan orang-orang yang sujud. Bermaksud rumah Kaabah ini bukanlah Kaabah itu bukanlah disembah, tetapi Kaabah itu adalah rumah untuk manusia beriktikaf, manusia bertawaf, beriktikaf, rukuk, dan juga tempat manusia bersujud. Wallahu a'lam. Dan ayat berikutnya secara ringkas, ayat terakhir yang hendak kita bincangkan hari ini, ayat 126. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina. Ini doa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa doa baginda? Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikan negeri Mekah ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, itu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hari kemudian. Nabi Allah Ibrahim doa bahawa menjadikan Mekah ini aman, berilah rezeki kepada penduduknya daripada buah-buahan, kepada siapa orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhirat. Tadi Nabi Ibrahim dia doa supaya beri kepada semua orang-orang daripada kalangan anak cucu cicit dia. Tetapi setelah ditegur, Allah kata bukan semua yang akan dapat. Ada yang orang zalim tak jadi pemimpin, orang beriman. Jadi Allah SWT, jadi Nabi Ibrahim kali Nabi Ibrahim orang yang terdidik dengan wahyu Allah SWT, dia berhati-hati, jadi dia tak minta dah untuk orang-orang kafir. Dia minta cuma untuk orang-orang yang beriman saja supaya diperolehi buah-buahan itu, keamanan dan buah-buahan di Mekah itu. Kemudian Allah kata, qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attaruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Kemudian Allah SWT berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi kita dapat lihat di sini, hak untuk menjadi khalifah, hak jadi untuk pemimpin yang sebenarnya adalah kepada orang Islam sahaja, kerana dia membawa kebenaran. Kalau kita dipimpin oleh bukan daripada orang yang beriman, maka kita akan dipimpin kepada jalan yang sesat ataupun jalan yang dimurkai Allah SWT. Tetapi hak untuk mendapat nikmat, sebab tu Allah tu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ditafsirkan oleh mufassirin ulama sebelum ini, Ar-Rahman itu untuk semua. Siapa saja yang menentang ke, yang apa saja yang mensyirik ke Allah, semua Allah bagi nikmat yang sama. Dia berusaha, dia dapat. Itu antara dia. Tetapi untuk kesenangan, untuk menjadi pemimpin Islam, untuk membawa Islam tu, untuk memakmurkan alam ini dengan Islam, menyebarkan Islam, untuk mendapat ganjaran pahala di dunia dan di akhirat, ganjaran di dunia dan ganjaran di akhirat, itu hanya kepada orang-orang yang beriman. Jadi di sini Allah membezakan perkara tersebut. Allah beri juga
kepada orang-orang yang kufur kepada Allah SWT, membuktikan Allah itu Maha Rahmat. Tetapi yang menariknya, Nabi Ibrahim ini pada zaman itu beliau telah pun berdoa kepada orang-orang yang di masa akan datang. Yang itu sebenarnya yang kita hendak ambil pengajaran, yang hendak kita tadabbur. Janganlah doa untuk diri kita sendiri sahaja, tetapi doalah kepada orang generasi yang akan datang. Kerana kita akan pergi, kita akan mati, tetapi yang akan menyambungkan usaha kita, menyambungkan apa yang hendak telah kita bangunkan ini untuk Islam ini, tentu saja mereka yang akan meneruskannya. Kalau tidak kita doakan kepada mereka, kalau tidak kita didik mereka, maka usaha kita ini akan menjadi sia-sia sahaja. Jadi mesti ada pelapis-pelapis dan mesti kita ini jangan lupa untuk mendoakan orang-orang selepas kita. Wallahu a'lam. Seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah layaklah Nabi Ibrahim alaihissalam ini digelar sebagai Khalilullah. Iaitu apa? Sebagai sahabat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa dia digelar sebagai begitu? Kerana dia cukup akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia terima segala ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dan lihat bagaimana dia itu menurut perintah Allah Subhanahu wa taala supaya membangunkan fondasi Kaabah itu sendiri. Bahkan kita dapat lihat juga bagaimana seorang yang merupakan sahabat Allah SWT ini tidak memikirkan tentang dirinya saja, tetapi dia juga memikirkan kepada orang-orang generasi yang kemudiannya untuk apa? Demi untuk membangunkan, demi untuk apa? Mengekalkan manusia ini dalam keadaan bertauhid, yakni menyembahkan diri hanya kepada Allah SWT. Jadi kita dapat lihat juga bahawa untuk kita beribadah itu mesti juga kita hidup dalam keadaan selesa juga. Allah tidak menolak perkara tersebut dan itu juga dimohon kepada oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu supaya manusia itu Mekah itu jadi tempat yang aman, tempat yang selesa lah kita kata, dan adanya rezeki, adanya cukup makan supaya manusia itu dapat memberi tumpuan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu antaranya yang dapat kita lihatlah. Maksudnya kita tidak menolak ciri-ciri kemanusiaan yang manusia itu perlu hidup dalam keselesaan. Kita lihat masjid kita macam mana, cukup selesa pada zaman ni dengan ekornya apa? Supaya apa? Memberi tumpuan kepada kita untuk beribadah kepada Allah SWT dan tidak ada alasan lagi untuk kita tidak mahu ke masjid. Wallahu a'lam. Kalau kita lihat di Masjidil Haram, masya-Allah, bagaimana Allah memberikan mereka itu apa? Kekayaan supaya mereka boleh mencantikkan, supaya boleh mereka membuat tempat itu selesa, supaya manusia itu boleh beribadah, supaya menarik perhatian, supaya manusia pergi ke sana. Itu antaranya. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat bahawa setiap orang itu akan diberi nikmatnya, tetapi siapa yang kufur kepada Allah SWT, nikmat itu hanya sementara sahaja. Kerana Allah sendiri mengatakan bahawa bagi orang-orang yang kafir ini, dan kepada orang kafir aku beri kesenangan sementara sahaja, aku beri kesenangan kemudian aku akan paksa dia ke dalam azab neraka. Maksudnya membawa mereka ini, menyebabkan mereka sesat, maka Allah sesatkan mereka ini lebih jauh lagi kerana mereka tak mau membuka hati mereka kepada Islam. Maka kemudian Allah akan paksa mereka masuk ke dalam azab neraka. Sebab mereka masuk bukan dengan kemahuan mereka, mereka masuk kerana mereka itu menentang Allah, maka Allah akan paksa mereka kelak masuk ke dalam neraka dan mereka tak boleh lari dah. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi apa yang kita hendak sebenarnya lah bukan sahaja kita bahagia di dunia ni, bukan sahaja kita nikmat itu dirasai di dunia ini, tapi kita berdoa kepada Allah SWT agar nikmat ini dipanjangkan sehinggalah ke akhir akhirat selama-lamanya. Kerana Allah itu Tuhan yang segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana dia ini banyak sekali nikmat yang diberi kepada kita, dan maka kita harap nikmat itu kekal selama-lamanya sampailah ke hari akhirat. Jadi kita dapat lihat apa yang telah kita bincangkan hari ini bahawa Allah SWT beritahu bahawa orang Yahudi Nasrani ini mereka tak akan reda kepada Rasulullah SAW dan sahabat, kepada kita semua, selagi mana kita tidak mengikut seperti mana cara hidup mereka. Dan Allah SWT memberitahu sepatutnya mereka ini telah pun membaca kitab, sepatutnya mereka tahu bahawa ajaran yang sebenar adalah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang melengkapkan ajaran-ajaran yang terdahulu. Jadi Allah bawa juga berkenaan dengan Nabi Ibrahim AS, menunjukkan mereka mengaku bahawa Nabi Ibrahim adalah bahagian mereka pengikut Nabi Ibrahim. Jadi ini cara sebenar Nabi Ibrahim buat, ialah Nabi Ibrahim itu sendiri memuliakan Kaabah sebagai tempat ibadah dan juga membersihkan Kaabah ini
daripada apa Masjidil Haram ni daripada perkara-perkara syirik, perkara kotor-kotoran, perkara-perkara yang reka-rekaan seperti mana Arab musyrikin mereka bertelanjang, bertawaf di hadapan Kaabah, semua itu dibersihkan sebab apa Nabi Ibrahim ini adalah orang yang apa? Orang yang rapat dengan Allah SWT, sahabat Allah SWT, maka dia membawa perkara yang apa seperti yang sama seperti mana Rasulullah SAW bawa, iaitu tauhid kepada Allah SWT, memperhambakan diri hanya kepada Allah SWT, dan juga apa? Dan juga beribadah kepada Allah SWT dengan sebenar-benar ibadah seperti mana yang diajar oleh Allah SWT itu sendiri melalui petunjuk wahyu. Dan juga diberitahu bahawa nikmat itu Allah SWT beri kepada semua, tetapi siapa yang mendapat nikmat kekal abadi ialah orang yang mengikut petunjuk Allah SWT. Wallahu a'lam. Baik tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT. Demikian sahaja perbincangan kita secara ringkas ini. Alhamdulillah. Mana yang salah itu seperti biasa, tinggalkanlah. Mana yang tersalah, mana yang baik itu ambillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita doakan supaya Allah SWT terus memberi kita taufik dan hidayah, supaya kita istiqamah untuk terus cuba mentadabur ayat-ayat daripada Al-Quran ini, dan mudah-mudahan kita dapat amalkan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan dia dipanjangkan sampailah generasi-generasi yang seterusnya. Seperti mana doa Nabi Ibrahim, kita juga doa bahawa bukanlah terhenti sampai generasi ini, tapi biarlah Islam ini terus berkembang, terus difahami, terus Al-Quran ini terus menjadi pilihan utama masuk ke dalam jantung hati generasi-generasi ini dan generasi-generasi yang akan datang, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dulu pertemuan kita ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah.